Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kelangsungan hidup bagi kita dan telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada ini, malah ditambah dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-256, yaitu kata-kata Syekh Nata, laula mayadinun nufusi ma tahaqqaqa sayrus sairin, la masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiha rihlatuka, wala qat'ata bainika wa bainahu, wala qat'ata bainika wa bainahu hatta tamhuha waslatuka. Maksudnya, andaikan tidak ada lapangan perjuangan melawan hawa nafsu, yakni syahwat, yakni keinginan-keinginan manusia yang buruk, pasti tidak dapat terbukti pelajaran orang-orang yang menuju kepada Allah. Sebab memang tidak ada jarak antaramu dengan Allah untuk dilayani, yakni ditempuh dengan kenderaan, dan juga tidak pernah putus antaramu dengan Allah sehingga dapat disambung oleh hubungan. Apa maksud yang ingin disampaikan oleh Syekh Nata menerusi kalam hikmat ini? Syekh Nata ingin menjelaskan hakikat perjalanan kerohanian. Apa sebenarnya yang dikehendaki dengan perjalanan kerohanian? Manusia nak tak nak, dia tetap perlu kepada perjalanan daripada dunia sampai akhirat. Sama ada manusia tahu atau tidak tahu, sedar atau tidak sedar, berkeinginan atau tidak berkeinginan, bersedia atau tidak bersedia, dia tetap akan menempuh perjalanan ini, perjalanan daripada dunia sampai akhirat. Itulah perjalanan yang semestinya ditempuh. Jadi setiap orang akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Jadi setiap orang pasti akan dikembalikan kepada Allah, dan itu satu perjalanan. Nak tak nak, bersedia tak bersedia, dia tetap akan menempuh perjalanan ini. Cuma orang yang dikembalikan kepada Allah itu bermacam-macam keadaannya. Ada yang dikembalikan dalam keadaan bahagia, dan ada yang kembali kepadanya dalam keadaan celaka, tapi tetap akan kembali. Dikembalikan dalam keadaan memperoleh kebahagiaan atau dikembalikan dalam keadaan mendapat kecelakaan, tapi kembali tetap kembali. Maka disitulah kita diajarkan pedoman-pedoman supaya kembalinya kita ini, sama ada kita nak ke tak nak ke, tetap kita akan balik.
Jadi kita diajar pedoman-pedoman supaya kembalinya kita ini kepada Allah dalam keadaan memperolehi kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan. Jadi kalau panduan-panduan ini diikuti, maka kembalinya manusia itu adalah kepada kebahagiaan. Tapi kalau pedoman-pedoman ini tidak diikuti, manusia akan kembali kepada kecelakaan, memperolehi kecelakaan. Maka kembali yang bagaimana yang akan membawa manusia pada waktu dikembalikan kepada Allah nanti dalam keadaan kebahagiaan. Di dalam surah Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah kita dianjurkan supaya sentiasa mohon kepada Allah. 5 kali sehari kita bersolat. Setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah. Di dalamnya itu ada permintaan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa? Manusia nak tak nak tetap akan menempuh perjalanan. Cuma tinggal lagi perjalanan sama ada lurus atau tidak. Maka kita disuruh supaya minta supaya dihidayatkan, dikurniakan, diberi jalan yang lurus supaya kembalinya kepada kebahagiaan. Jadi perjalanan yang lurus inilah yang diperintahkan Allah kepada kita supaya menempuhnya itu. Perjalanan yang lurus ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Jadi kita disuruh supaya kembali kepadanya melalui jalan yang lurus. Tapi jalan apa itu? Perjalanan apakah itu? Kembali kepada Allah ini sebab kita rasa secara fizikalnya kita duduk tempat yang sama, di kampung yang sama, mati pun situ juga. Kampung itulah, hidup situ, mati pun situ, kubur pun situlah. Tak terasa satu bentuk perjalanan. Fizikal kita, zahir kita macam tu. Tetapi perjalanan yang dikehendaki di sini adalah perjalanan spiritual, perjalanan kerohanian kita. Itulah perjalanan. Jadi Syekh Mu'atta di sini ingin menjelaskan hakikat perjalanan kerohanian itu. Nak berjalan ke mana? Kalau berjalan secara fizik, kita fahamlah maksudnya itu. Kita berjalan dari satu destinasi menuju satu destinasi yang lain. Daripada Gambada nak pergi ke Bandar. Kita tahulah perjalanan itu macam mana. Lorong mana kita lalu, jalan mana kita lalu, kenderaan apa kita naik. Kita faham perjalanan itu. Tapi perjalanan kerohanian tadi itu yang diperintahkan Allah, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Tuhanmu. Disuruh kita supaya kembali kepadanya. Yakni mengikuti jalan yang lurus, mengikuti perjalanan yang lurus untuk kembali kepada Allah. Maka Syekh Mu'atta menyatakan di sini, perjalanan yang kita tempuh itu sebenarnya adalah medan hawa nafsu. Medan hawa nafsu kita, iaitu kita menempuh melalui halangan-halangan hawa nafsu kita itu, sehingga akhir sekali kita sampai kepada maksud kembali kepada Allah yang kita disuruh supaya mengusahakan di dunia ini. Dan sesiapa yang mengusahakan proses ini, maka kembalinya di akhirat nanti adalah dalam keadaan bahagia. Di dalam Al-Quran disebut, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah bila di akhirat. Bagaimana keadaannya? Biqalbin salim, dengan hati yang bersih.
kembali kepada Allah di akhirat, jelas. Tetapi yang kembali dengan baik ini, orang yang kembali dengan hati yang bersih. Jadi nak membersihkan hati, itu juga kembali. Kembali itu adalah proses di dunia ini yang kita kena tempuh. Jadi bila kita kembali di dunia ini, maka di akhirat kembali yang baik. Kembali kepada kebahagiaan. Jadi demikianlah Allah mengajarkan kita supaya melakukan proses kembali ini, perjalanan di sini. Yang mana kalau kita tempuh perjalanan ini, maka kembali ke di akhirat nanti adalah kebahagiaan. Baik, jadi perjalanan di dunia kita ini, perjalanan apa yang perlu kita tempuh? Maka di sinilah kata Syekh Ibn Atta, iaitu maidannya, padang yang kita nak tempuh tu, jalan yang kita nak tempuh tu adalah merupakan maidan an-nufus, iaitu hawa-hawa nafsu, tarikan-tarikan hawa nafsu yang kita nak tempuh, yang kita nak lalu, sehingga dapat melepasi tarikan-tarikan itu. Akhir sekali berhasil mencapai qalbun salim, hati yang sejahtera. Yang bila kembali kita kepada tahapan itu, maka di akhirat tadi kembali illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Jadi kata Syekh Ibn Atta, perjalanan yang kita kena tempuh atas dunia ini sebenarnya perjalanan merentasi halangan nafsu kita. Daripada nafsu-nafsu yang buruk kita tempuh dan kita tinggalkan dia kepada yang lebih baik. Daripada sifat-sifat yang mazmumah kita tempuh dan kita tinggalkan dia menuju kepada sifat-sifat yang mulia. Daripada mukhalafah, melanggar perintah Allah, menyanggah perintah Allah, kita tempuh semua itu dan lalui sehingga sampai kepada muwafaqah, membetuli kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tempuh perjalanan daripada mazmumat, sifat-sifat keji, sifat-sifat buruk kita hadapi, kita tempuh, kita lalui sehingga menuju kepada mahmudat, sifat-sifat yang terpuji. Kemudian kita tempuh daripada makhlukat, daripada makhluk yang berbagai-bagai ragam ini, kita tempuh semuanya, kita tinggalkan semua itu, lalu akhir sekali menuju kepada Allahul Wahidul Qahar, Allah yang Maha Esa. Kita tempuh sesuatu daripada sesuatu yang tidak diredai oleh Allah, kita tempuh, kita lalui, kita tinggalkan dia menuju kepada apa yang diredai oleh Allah. Semua ini adalah merupakan bahagian-bahagian nafsu lagi. Bermula daripada bawah, nafsu yang tebal, pada nafsu yang lebih ringan, nafsu yang lebih ringan, akhir sekali sampai kepada qalbun salim, hati yang sejahtera, yang bersih daripada pengaruh nafsu-nafsu yang buruk. Jadi bila manusia berjaya menempuh perjalanan ini, maka di akhirat dia akan balik dalam keadaan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Baik, jadi kata Syekh Ibn Atta nak menjelaskan kepada kita, kadang-kadang kita ni Allah Ta'ala menjadikan segala perkara ini, dia ada hikmah kebijaksanaan dia. Dia ada hikmah dia, dia ada kebijaksanaan dia. Jadi kita ini mungkin pandangan yang tidak sampai ke darjah hikmah, pandangan kita mungkin standard lah. Yang buruk-buruk lah, yang baik pun baik lah. Ada yang bermanfaat pada kita, ada yang tidak bermanfaat pada kita. Tetapi bagi orang yang dihalusi pandangan batin dia tu, semua benda dilihat ada manfaatnya, semua benda dilihat ada kebaikannya. Tapi tidak ramai yang mencapai tahap pandang seperti itu. Kebanyakannya pandangan standard kita lah, ada hak manfaat, ada hak tak manfaat.
Ada hak baik, ada hak tak baik untuk kita. Sedangkan semua benda tu ada kebijaksanaan dia. Siapa yang dapat melihat ini? Orang yang hatinya itu mencapai darjat, kalau dalam Al-Quran, ulul albab. Allazina yang diterangkan dalam Al-Quran, ciri-ciri ulul albab ini, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, hatinya hidup, berhubung ingatan, perasaan, kesedaran jiwanya dengan Allah yang Maha Esa. Hidup perkara ini dalam dirinya. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bila hati itu hidup, maka dia akan membuka pandangan batin yang membawa kepada renungan yang tajam. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mulalah melihat rahsia-rahsia dalam penciptaan langit dan bumi ini, dan menemui rahsia-rahsia keajaibannya, sehingga terungkap, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak buat semua ni, semua benda ni sia-sia. Maksudnya hak yang bermanfaat pada kita pun, apatah lagi yang memudaratkan pada pandangan kita pun, rupanya ada hikmah kebaikan untuk orang lain. Tapi pandangan kita mungkin tak sampai ke situ. Yang ada basirah ni ulul albab, dia akan melihat, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Engkau tidak jadikan ini sia-sia. Pandangan syarak ada baik buruk lah. Tapi pandangan hikmah, hak buruk tu kadang-kadang ada hikmah dia pula. Hak tu kita tak apa. Tu kita tak apa. Jadi mereka ini, kelompok ulul albab ini, orang yang memiliki pandangan mata hati ini, mereka ungkapkan itu kerana mereka dibukakan Allah memahami semua benda ni ada kebijaksanaan belaka. Apa yang kita tak nampak sekarang. Sebab tu kita ada benda yang kita suka, ada benda yang tak suka. Ada benda yang bermanfaat pada pandangan kita, ada yang memudaratkan. Standard lah, itu pandangan syariah, syarak, zahir. Tapi pandangan hikmah, uduh-uduh tu pun banyak manfaat. Subhanaka faqina azabannar, maha suci engkau, yakni engkau maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Antara sifat kekurangan tu, buat benda ni sia-sia, tak ada erti. Itu bukan sifat engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, melakukan satu perkara yang dia tu tak ada faedah, tak ada tujuan, tak ada. Pada kita adalah benda ni tak ada faedah, benda ni tak ada tujuan, benda ni. Pada pandangan zahir syariat kita gitulah. Benda ni tak pakar, benda ni tak manfaat, benda ni. Tapi pandangan kearifan tidak. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah daripada buat satu benda yang tak ada tujuan, tak ada manfaat, tak kebaikan. Mesti ada hikmah dia. Satu ketika Zunnun al-Misri. Zunnun ni orang yang menempuh perjalanan spiritual dia ni dengan jalan, dia menempuh dengan jalan perjalanan yang jauh lah. Perjalanan-perjalanan yang agak jauh, dia tempuh perjalanan kerohanian ni untuk mencapai kebijaksanaan kalbunya tu. Dia tempuh perjalanan kehidupan yang ini perjalanan yang agak jauh sikit. Dia tempuh kehidupan yang panjang untuk memperolehi kebijaksanaan. Dan satu hari Allah Ta'ala perlihatkan dia perkara ini. Dia lalu ikut tepi sungai. Lalu ikut tepi sungai ni, dia tengok kalajengking. Kalajengking ni binatang yang memudaratkan. Pada zahir syarak kita, kalau binatang tu memudaratkan kita, boleh dan patut dibunuh. Kita jumpa kalajengking dekat kita ni, kita boleh mengancam kita lah. Kita boleh bunuh dia dan patut bunuh dia. Bagi yang mengancam kita. Adapun yang liar dalam hutan tu, jangan pergi carilah nak bunuh dia. Ini yang mengganggu kita. Bunuh, boleh, disuruh oleh syarak. Kerana dia memudarat. Tapi bila itulah tanggapan awal dia, dan dia nak bunuh benda tu, tiba-tiba kalau jengking tu lari, lari menghala ke sungai lah. Dia pun perhati tengok.
Berarti kalau jengking ni lagi. Lepas tu ada katak besar seekor situ. Katak besar seekor duduk tepi sungai. Jadi kalau jengking ni pada dia memang memudaratkan dan patut dibunuh. Tapi dah bunuh dah. Lagi dia sayang. Lagi dia tu. Tiba-tiba ada katak besar seekor, katak tepi tebing tu. Kalau jengking ni mau naik atas belakang katak. Naik atas belakang katak pun berenang. Lari. Macam lari lari pergi ke tebing sebelah sana. Kemudian Zunnun perhati tengok. Dan dia nampak di sebelah sana tu ada seorang tengah mabuk. Tengah tebing hari ni. Tengah mabuk minum, betul. Nampak hoyo hayat ni. Jadi mungkin jarak tidak jauh tu. Tiba-tiba dia kadang dia mabuk tu, dia berada dekat dengan seekor ular yang bisa, yang memang tunggu masa je untuk catu dia. Nak catu dia. Jadi Zunnun perhatikan ini perjalanan Zunnun dalam mencapai kebijaksanaan. Dia renung kejadian. Dia lalu jalan jauh, jalan renungan yang panjang untuk memperoleh hikmah kebijaksanaan penciptaan Tuhan ni. Dia lalu tepuh jalan-jalan kita. Dia perhati tengok ada seorang mabuk situ. Jadi di mabuk tu dia sudah duduk dekat dengan ular tu memang patut dia. Kalau jengking ni dia sampai ke seberang sana tu, lopak naik atas darat. Apa yang dia buat? Dia pergi sengat ular tu. Jadi ular tu duduk dalam batu. Si mabuk ni. Dan itu dalam penelitian Zunnun. Jadi si mabuk ni bila dia tersedar, Allah dia terselamat daripada patukan ular ni kerana kala jengking. Jadi dia bersyukur kepada Allah, dia sedar dia diselamatkan Allah dengan binatang ini. Dia pun insaf. Dia bertaubat daripada kemabukan dia itu. Jadi Zunnun duk mikir, aku tengok kalau jengking ni binatang bahaya, aku nak kata dia mudah. Tapi rupa-rupanya dia jadi penyelamat kepada orang tu. Dengan sebab dia dah orang tu taubat kepada Allah. Padahal pandangan selapih binatang ni kena bunuh. Yang bahaya ni. Tapi tak nampak hikmah macam mana dia boleh menyelamatkan orang. Itu hikmah kebijaksanaan. Jadi sekarang itu perjalanan yang ditempuh. Jadi nafsu manusia ini dia merupakan halangan-halangan yang panjang yang perlu manusia tempuh. Tarikan-tarikan nafsu yang buruk ni banyak. Jadi kita kena tepuh lalu keinginan-keinginan bermula dengan kecenderungan nafsu untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Kita lawang dia. Lawang tu bagi kita berjalan, tepuh dia tu. Keinginan untuk mengajak kita jangan bersolat, jangan berpuasa, jangan buat kebajikan, jangan. Dorongan-dorongan buruk tu. Lalu kita lawan dia. Lawan tu sebenarnya kita sedang lalu tepuh dia tu. Sehingga kita tinggalkan dorongan untuk tidak bersolat. Kita solat. Kita berjaya melempuh. Dorongan untuk mengajak kita untuk tidak berpuasa, kita tepuh dia tu, kita tinggalkan dia sehingga kita berpuasa. Demikianlah tarikan-tarikan nafsu yang itu kita tinggalkan satu-satu. Itulah perjalanannya. Perjalanan menempuh mayadin an-nufus, kata Syekh Naqab. Yang maidan yang dipenuhi dengan tarikan-tarikan nafsu ni kita tepuh. Itulah perjalanan. Dan nafsu ini dia banyak, yang tebal semakin, yang paling tebal, kemudian nipis sikit akhir kali nipis. Tetap ada bahagian dia. Ada bahagian nafsu. Contoh bahagian nafsu yang macam mana? Kalau hak bahagian nafsu tebal ni, tarikan-tarikan ke arah melakukan kejahatan tadi tu, mengajak kita untuk tidak melaksanakan perintah Allah, mengajak kita melakukan larangan Allah, suruh kita supaya melakukan perbuatan-perbuatan buruk, mencuri, merokok, berzina, macam-macam. Dorongan tarikan ke arah tu, itu semua nafsu-nafsu yang buruk, yang tebal kegelapan nafsunya tu. Bila manusia berjaya menempuh peringkat itu, dia akan tempuh benda lain pula. Tapi ada juga bahagian nafsu.
Tapi nipis sikit. Contoh macam mana? Dia berjaya dah meninggalkan tarikan-tarikan untuk tidak laksanakan perintah Allah. Tarikan-tarikan nafsu untuk melanggar perintah Allah. Dia berjaya lepas dah. Dia boleh tepuh dah. Sehingga dia dapat buat ibadah dengan baik. Dia cenderung untuk melakukan kebajikan, kebaikan. Kok mana pula nafsu situ tu? Ada lagi bahagian nafsu situ. Kadang-kadang ni mari penyakit nafsu. Nafsu ke mana? Aku ni baik daripada orang lain dah ni. Aku ni aku rasa baik dah. Tengok setakat ni tak ada dah. Hak setara dengan aku ataupun lebih daripada aku. Ini mari nafsu tu pula. Mari nafsu yang membawa pada ujub sifat-sifat mazmumah pula dia mari. Mari itu, mari ini ujub, takabur, riak. Ini mari tu pula. Dorongan buat jahat lepas dah. Dorongan untuk meninggalkan perintah Allah, dorongan untuk supaya melakukan perbuatan yang keji itu berjaya. Tapi mari ikut ni belum. Sehingga setiap peringkat perjalanan tu ada bahagian nafsu. Cuma tebal nipis je. Tebal nipis. Mungkin seseorang tu disampaikan satu peringkat, hatinya jernih, hatinya bersih, bahkan mendapat kurniaan Allah berupa ilham, ilmu laduni. Di situ pun ada bahagian nafsu dia. Tapi lainlah kadar dia tu, nipis tebal dia tu, tapi tetap ada bahagian nafsunya. Dia seseorang tu beramal ibadah, Allah Ta'ala muliakan dia dengan dialimkan dia, diberikan kekhusyukan hatinya, kemudian diberikan ilmu ilmu ilham kepadanya. Bahagian nafsu dia kadang-kadang dia rasa asyik, sedar. Oh sedar dia, rasa gembira dengannya. Itu dilihat sebahagian daripada kemahuan nafsu juga. Tapi bukanlah sahabat darjah haram. Tidak seperti hak depan mula-mula tadi itu, yang mengajak manusia buat jahat tadi itu, yang mengajak manusia untuk melanggar perintah Allah. Itu nafsu yang buruk. Hak ni bahagian nafsu juga, tapi tidaklah perkara buruk, tapi tetap ada bahagian nafsu. Maka itu Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita bahawa kalaulah tidak kerana adanya maidan nafsu ni, yakni halangan-halangan nafsu ni, maka tidak akan berlakulah perjalanan. Bila tidak berlaku perjalanan, tak adalah perjalanan tu. Bila tak ada perjalanan, tak adalah kelebihan-kelebihan yang diperolehi daripada perjalanan tu. Tak adalah. Kalau kita nak buat dengan mudah kau, tapi kena tengok 2-3 lapis lah. Tapi contoh saya ni mungkin kurang tepat, tapi kita tengok 2-3 lapis. Nabi contoh pun serba salah kau. Kalau tak ada peropok, tak ada kerja boleh-boleh ni, masih mudah. Kalau tak ada peropok, tak ada kerja boleh. Tapi janganlah faham, kena ada peropok. Jangan faham gitu pula. Itu cerita lain, ini sudut lain. Tapi nak ke apa je, kalau tak ada ni, tak ada kerja dah kawan. Tapi minta maaf kan, saya takut orang salah faham nanti kan. Kalau gitu kena kekalkan rompokkan supaya orang lain ada kerja. Jangan baca kot tu. Tapi dari sudut pandangan hikmahnya begitu. Kalau tak ada anak murid, tak ada guru. Sekolah tak ada anak murid, guru tak ada guru. Mesti ada murid-murid. Dan demikianlah perkara-perkara lain. Tak ada penyakit, tak ada doktor. Tak ada doktor. Dan doktor buat madam dia, penyakit tak ada. Orang nak doktor ni bila ada penyakit, perlu ada doktor. Tapi bukan, janganlah baca kalau gitu kena kekalkan penyakit. Ataupun kena sabarkan biar banyak penyakit. Jangan baca itu bacaan yang salah. Tapi dari segi hikmahnya, kalau tak ada penyakit, tak ada lah doktor, tak ada lah hospital. Hilanglah sebahagian pekerjaan manusia. Pandangan hikmah. Tapi nak tak nak, maka kita nak macam mana nak serasikan benda ni. Sebab tu orang mukmin ni dia kena ada pandangan dua mata. Mata yang memandang zahir syariat satu, mata luar, dan mata yang memandang kepada batin hakikat, mata dalam. Lelaki macam tadi itu syarak menyuruh supaya basmikan kemungkaran, kejahatan, kecurian, rompokan, basmikan. Kena usaha supaya jangan berlaku.
Tapi takdir Allah tak akan habis, tak akan hilang. Maka di situ pandangan hakikat pula. Ditakdirkan Allah tak akan ada dengan hikmah-hikmah yang bermacam-macam tadi tu. Itu maksud orang mukmin. Penyakit, benda tu memudaratkan. Dari segi syarak benda tu buruk sebab memudaratkan. La darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan orang lain dan memudaratkan diri sendiri, tak boleh. Kemudaratan ni benda yang buruk. Kena usaha supaya jangan ada kemudaratan ni, jangan ada penyakit kerana dia menghalang. Sebab kita ni kalau sakit, nak semayang pun terhalang, nak puasa pun terganggu, nak pergi haji pun tak jadi mana kerana penyakit-penyakit ni. Main sakit lutut nak tawah ke mana, main sakit lutut, main sakit pinggang, sakit main gastrik lagi lah, nak puasa ke mana. Jadi penyakit ni menghalang, buruk. Kena usaha supaya targetnya supaya jangan berlaku. Targetnya mana? Jadi yang itu tu pandangan zahir syariat, jangan berlaku. Tapi takdir Allah, ketetapan Allah tetap juga akan berlaku. Dan kena terimalah. Dan kita tengoklah ada hikmahnya. Bila Allah Ta'ala tetapkan itu, mesti ada kebijaksanaan dia tu. Itu pandangan batin hakikat. Sama juga timbul isu baru ni. Ini kerana gaya berfikir yang tak berapa sihat lah. Kemiskinan. Ada orang kata tak ada miskin, tak ada keluar zakat. Tak boleh baca pasal itu. Kemiskinan ni buruk. Kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan itu menyebabkan orang jadi kufur. Kerana miskinlah orang gadah agama dia, gadah harga diri dia, kerana miskin. Buruk benda tu. Kena basmikan dia. Kalau boleh biar kosong. Itu pandangan zahir syariat. Tapi hakikatnya benda itu tetap akan berlaku. Tetap akan berlaku. Itu pandangan batin hakikat. Nak tak nak benda tak akan berlaku. Tapi target kita, usaha kita biar kosong, biar tak ada. Memang itu disuruh. Tapi kenyataan tetap akan berlaku. Tetap akan berlaku. Jadi kalau kita tak ada dua mata ni, persepsi kita akan jadi keliru. Oh, mana boleh nak kosongkan? Ni persepsi keliru ni. Mata dia tu mata sutir je. Dia ada mata dua. Memang itu syarak menyuruh kita basmikan dia, biar kosong. Targetnya, perintahnya, suruhannya, kenyataannya belum tentu. Belum tentu. Nak ke apanya? Jadi bahagian syarak inilah yang akan menentukan dosa pahala. Bahagian syarak ni, kewajipan kita membasmikan itu. Tetapi bahagian hakikat menentukan kejadian. Nak tak nak, tetap akan berlaku. Jangan kita baca salah. Tak apa, kena kekalkan kemiskinan. Itu salah, bacaan salah tu. Kekalkan keburukan, kekalkan. Itu bacaan salah. Syarak tu salah dah. Syarak tu salah dah. Syarak, benda-benda negatif kena basmikan. Tapi kenyataannya terserah takdir Allah. Maka Allah Ta'ala akan menilai kita adalah pada usaha syaraknya. Usaha syarak kita ni. Kita akan dinilai. Sejauh mana kita berusaha untuk menghindari keburukan. Sejauh mana kita berusaha untuk menolak kemudaratan dan sebagainya. Itu syarak akan memberi nilai dosa pahala. Tapi kenyataannya tetap akan berlaku. Itu jangan campur. Itu bahagian urusan takdir ketentuan Allah. Bahagian kita, usaha kita. Tapi kalau kita ambil sikap, kita pun capur tangan sikit. Tak ada orang miskin payah kat kita ni. Main buah tak ada kaca. Tak ada penyakit. Jadi kalau gitu kita kena usaha supaya penyakitnya ada. Kita kena usaha supaya biar ada orang miskin. Itu salah. Syarak salah dari segitu. Sudut pandang syaraknya salah. Kerana sudah masuknya waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung huraian kitab ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.